Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillah rabbil alamin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini kita semua masih lagi dapat bersama-sama untuk meneruskan kuliah MPU 1013 Penghayatan Etika dan Peradaban. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk topik yang keempat, Pemantapan Kesempatan Nasional Malaysia. Okey, sebelum kita teruskan kuliah, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada saudara-saudari yang berpuasa. Okey, dan kita juga dalam konteks assignment ataupun kuliah kita ni, kursus kita ni, kita telah pun membuat 2 kali aktiviti mock di dalam OL dan insyaAllah untuk aktiviti mock tersebut akan ada mungkin 3 lagi lah, mungkin kita akan buat 5, bermakna 1 kali mock mewakili 4 markah. Jadi saya mengharapkanlah kepada semua pelajar apabila kita ada aktiviti mock ataupun OL ni, online learning ni, jadi semua kena buat ikut time yang ataupun masa yang diberikan lah. Janganlah pula duduk tanya, duduk direct message dekat saya dan sebagainya, bagi alasan macam-macam, tak sempat nak buat, line internet slow dan sebagainya. Jadi alasan-alasan tu sukar untuk saya terima lah. Saya bersimpati tetapi sukar untuk saya terima. Okay? Sebab kalau kita buat mock ni biasanya kita akan buat setengah hari buka untuk para pelajar menjawab ataupun membuat aktiviti mock tersebut. Mock yang kedua sebagai contoh kita buka pukul 8, 7.55 lah, pukul 8 sampailah pukul 11 ataupun 11.30 malam. Jadi tidak ada alasan lah kepada para pelajar yang tidak sempat, yang tidak buat dan sebagainya aktiviti tersebut. Okey. Jadi kalau selepas ini kita akan buat lebih kurang 3 kali lagi aktiviti mock tersebut. Saya amat mengharapkan semua pelajar buat ikut masa yang ditetapkan. Okey. Baik, kita juga telah pun berjalan aktiviti tugasan berkumpulan tersebut, iaitu tugasan refleksi video dan juga aktiviti Facebook page. Jadi saya masih lagi belum buka untuk tengok Facebook page setiap link kumpulan yang bagi kepada saya tu. Jadi selepas ni mungkin hujung minggu lah, insyaAllah hari Jumaat dan Sabtu ni saya akan buka lah. Mungkin kita ada 16 kali 2 kumpulan, 32 kumpulan. InsyaAllah saya akan tengok untuk kali pertama lah pada hujung minggu ni insyaAllah. Okay. Baik, kita teruskan tajuk topik kita, topik yang keempat, Pemantapan Kesempatan Nasional Malaysia. Okay, seperti mana kita sedia maklum, semua orang tahu bahawa negara kita ni negara pelbagai kaum. Jadi apabila negara pelbagai kaum, sudah pastilah ada banyak cabaran lah. Kerana kepelbagaian tersebut berlaku dalam pelbagai aspek seperti agama yang berbeza, bahasa yang berbeza, budaya yang berbeza, di dalamnya pakaian, makanan yang berbeza. Okay? Jadi sudah pasti ada cabaran. Justru bagaimana kita nak mengekalkan perpaduan keamanan itu, jadi kerajaan membuat pelbagai cara lah untuk memantapkan kesepaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum tersebut.
Okey, jadi untuk topik yang keempat ni kita nak tengok bagaimana cara pemantapan kesepaduan nasional itu berlaku di dalam negara kita, okey, di dalam masyarakat pelbagai kaum. Okey, objektif topik yang keempat ni kalau kita tengok untuk membolehkan kita semua, saudara-saudari dan juga saya memahami proses pemantapan kesepaduan nasional di Malaysia. Memang banyaklah okey aktiviti yang kita lakukan, yang mana aktiviti tersebut menunjuk, menggambarkan usaha pemantapan kesepaduan di peringkat nasional. Banyak sebenarnya, okay, kita akan tengoklah okay, di dalam slide-slide yang seterusnya ni. Okey, hasil pembelajaran topik yang keempat ini, kita amat mengharapkan semuanya mampu membuat perbincangan mengenai proses pemantapan kesepaduan sosial di Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harap selepas kita mempelajari topik yang keempat ini, kita mampu membuat aplikasi kesepaduan sosial dalam kalangan masyarakat Malaysia. Jadi kita mungkin pernah ataupun akan menjadi contoh kepada masyarakat pelbagai kaum bagaimana cara kita menunjukkan cara-cara, kaedah-kaedah yang boleh menggambarkan usaha ke arah kesepaduan sosial dalam kalangan masyarakat Malaysia yang pelbagai kaum ini. Okay, sebab kita ni terpelajar, educated, kamu pelajar universiti, jadi sudah pastilah ada banyak cara, ada banyak kaedah yang boleh kamu implement ataupun aplikasikan dalam kehidupan. Dalam konteks usaha untuk mengukuhkan kesepadan sosial dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Okey. Kita tengok sinopsis topik yang keempat ini. Kepelbagaian menimbulkan berbagai cabaran kepada sesebuah masyarakat seperti Malaysia. Setiap komuniti misalnya mempunyai akar etika dan peradaban yang berbeza dan terjelma dalam pemikiran dan praktis kehidupan masing-masing. Namun kesemuanya perlu hidup dalam sebuah masyarakat Malaysia, berkongsi persamaan dan mencari titik pertemuan ketika terjadinya perbezaan. Kesediaan tawar-menawar, berunding dan melakukan mediasi telah membawa keamanan, kestabilan dan keharmonian di Malaysia semenjak kita merdeka. Inilah kesepaduan nasional yang telah wujud, didukung dan mesti terus-menerus dimantapkan. Ia dilaksanakan melalui 3 rangkai proses yang bergerak serentak, dipacu oleh 3 motivasi, iaitu yang pertama perpaduan yang diidamkan, yang kedua kesepaduan yang dicapai, dan yang ketiga penyatu paduan yang diusahakan. Tindakan membina Indeks Perpaduan Nasional ataupun IPNAS 2018 merupakan suatu usaha serius untuk memantau pemantapan kesepaduan nasional. Ini sinopsis untuk topik yang keempat. Okey. Jadi dekat situ dia ceritalah bahawa negara kita ni negara pelbagai kaum. Jadi sudah pastilah akan berlaku kerumitan, okey, cabaran dan sebagainya. Kerana apa? Kerana setiap komuniti yang ada dalam negara kita ni mempunyai latar etika dan peradaban yang berbeza antara satu sama lain. Okay? Tapi walaupun kita berbeza, kita perlu teruskan kehidupan ini dalam sebuah negara Malaysia. Justru ada perkara yang sama, ada perkara yang berbeza. Kalau sama, kita berkongsi persamaan. Kalau berbeza, kita cari titik pertemuan, okey, antara perbezaan tersebut. Jadi dalam proses kita berkongsi persamaan dan mencari titik pertemuan itu, berlakulah
Okey, perkara-perkara seperti tawar-menawar, berlakulah seperti perundingan, perbincangan antara satu sama lain yang mana dengan perundingan, perbincangan, mesyuarah antara satu sama lain itu telah menghasilkan keamanan, kestabilan dan keharmonian di dalam negara kita semenjak daripada kita mencapai kemerdekaan lagi sampailah sekarang. Kerana kita banyak berbincang, bermusyawarah. Kalau berlaku satu perkara yang kita tak puas hati, kita berbincang, kita bermesyuarat, bagi pandangan masing-masing. Kemudian kita ambil perkara-perkara yang positif. Perkara yang negatif kita tinggalkan. Okay, ini yang menjadi kunci kepada keamanan yang kita kecapi semenjak daripada kemerdekaan sampailah sekarang. Okey. Baik, kandungan topik keempat ini ada 3. Yang pertama, perpaduan matlamat yang diidamkan. Okey, konsep perpaduan. Perpaduan ini maknanya semua kaum yang mana ada di dalam negara kita ni amat mendambakannya. Okey, perpaduan. Yang kedua, kesepaduan. Kesepaduan ini dirujuk pada tahap yang kita capai sehingga sekarang lah. Okey, tahap yang kita capai sehingga sekarang, kesepaduan. Yang ketiga, penyatu paduan. Penyatu paduan ini merujuk pada proses-proses yang diusahakan oleh pihak yang berwajib seperti pemerintah maupun kita orang awam ini dalam usaha untuk mencapai perpaduan, dalam usaha untuk mencapai kesepaduan. Okey, ini yang akan disentuh di dalam topik yang keempat. Baik, 3 lapisan perpaduan. Perpaduan, kesepaduan dan penyatu paduan. Okey, jadi 3 lapisan perpaduan. Ketiga-tiganya kita ambil daripada kata akar padu. Yang pertama perpaduan, yang kedua kesepaduan dan yang ketiga penyatu paduan. Kita nak tengok makna konsep ketiga-tiga perkataan ini dari segi bahasa dan juga sosiologi. Kalau perpaduan yang pertama dari segi bahasa bermaksud kesatuan. Dari segi sosiologi, ia membawa erti matlamat akhir yang diidamkan dalam sebuah negara yang berbilang etnik. Okey, jadi apa matlamat akhir? Apa matlamat sebenar yang kita nak? Okay? Apabila kita bercakap tentang perpaduan kaum dalam konteks masyarakat yang berbeza etnik seperti di dalam negara kita ni. Itu perpaduan. Yang kedua, kita tengok perkataan kesepaduan dari segi bahasa. Kesepaduan merujuk kepada keadaan bersepadu, menjadi kesatuan yang utuh. Itu maksud kesepaduan. Makna kesepaduan dari segi sosiologi, keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang dicapai tetapi diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sebuah masyarakat. Sebagai contoh, dalam negara kita hari ini, kita boleh kata kesepaduan itu berlaku. Kita hidup aman, damai, stabil, makmur. Rakyat kita, masyarakat kita sejahtera. Memang kita dah achieve, kita dah capai. Tetapi dalam aspek-aspek tertentu masih terdapat perbezaan yang wujud dalam masyarakat yang mana perkara ini perlu diperkemaskan, diperbaiki dari semasa ke semasa. Nanti kita tengok contoh dia. Yang ketiga, penyatu paduan. Dari segi bahasa, penyatu paduan bermakna proses menyatu padukan. Dari segi sosiologi, penyatu paduan membawa erti satu usaha yang berterusan pada peringkat semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial berwahanakan tapak integrasi, berprinsipkan tawar-menawar, perundingan dan mediasi. Jadi dalam konteks sepaduan itu, usaha-usaha penyatu paduan memang berlaku dari semasa ke semasa lah. Okey, yang mana
di akhirnya nanti kita harap kita dapat mewujudkan perpaduan dalam arti kata yang sebenar, iaitu merupakan matlamat akhir yang diidamkan dalam sebuah negara yang berbilang etnik. Okey. Okey, menghayati pengalaman Malaysia dari kesatuan ke perpaduan. Kalau kita tengok kat sini, jadual ini, pada peringkat awal, negara kita ni negara yang kita kata banyak wilayah lah, banyak negeri. Jadi sejarah mencari kesatuan pada peringkat awal, nanti kita akan tengok perincian dia. Kemudian selepas kita melalui sejarah mencari kesatuan, bila kita dah jumpa sejarah, kita dah lalui sejarah-sejarah tersebut, sampailah kepada kita membina kesatuan. Yang mana membina kesatuan ini dia bersifat berterusan. Apabila kita mencapai kemerdekaan, jadi kita bermula pula proses untuk membina kesatuan. Yang mana ianya berterusan lah daripada kita mencapai kemerdekaan dan bergerak seterusnya ke hadapan. Namun, pembinaan kesatuan itu pecah berderai pada 13 Mei 1969 apabila berlaku rusuhan kaum di tanah Melayu pada masa tersebutlah di Malaysia pada masa tersebut. Jadi bertitik tolak selepas berlakunya peristiwa 13 Mei, dalam rancangan Malaysia kedua pada tahun 1971, perkataan kesatuan dihilangkan, digantikan dengan perkataan perpaduan. Okay, istilah perpaduan diperkenal dan digunapakai untuk mengganti istilah kesatuan yang pecah berderai apabila berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Kemudian daripada tahun 1971 sampai sekarang, kita menggunakan istilah perpaduan, dan kerana kita masyarakatnya pelbagai, jadi kita guna perkataan perpaduan dalam kepelbagaian. Okey. Yang mana daripada tahun 1971 sampai sekarang, istilah ini kita gunalah, kita pakailah. Dan untuk mengukur kejayaan perpaduan dalam kepelbagaian ini, pada tahun 2017-2018, kerajaan memperkenalkan satu indeks perpaduan nasional IPNAS 2018 untuk mengukur, untuk melihat sejauh mana perpaduan dalam kepelbagaian itu berhasil, berjaya di dalam kehidupan masyarakat pelbagai kaum. Okey. Baik, yang ni yang saya kata tadi, menghayati pengalaman Malaysia dari kesatuan ke perpaduan. Pada peringkat awal, kita bicara tentang sejarah mencari kesatuan. Okey, kita tahu negara kita pada peringkat awal di Malaya, di Tanah Melayu, bentuknya adalah ibarat seperti sebuah jigsaw puzzle. Kita berpecah-pecah, kita ada negeri-negeri, okay? Kita ada di setiap negeri itu berbeza budaya dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok dari segi politik, negeri-negeri dalam Malaya ataupun Malaysia asalnya terikat kepada pusat-pusat yang berbeza. Pernah berada di bawah pemerintahan Siam seperti negeri-negeri di utara, kemudian Belanda pernah masuk, Britain pun pernah masuk ke Tanah Melayu sehingga disatukan oleh penjajah British melalui pembentukan kesatuan dan persekutuan. Jadi negeri-negeri yang berselerak ini, jigsaw puzzle ini, kemudian disatukan, ataupun dibentuk persekutuan oleh penjajah lah melalui beberapa konsep. Yang pertama, negeri-negeri selat. Negeri-negeri selat sebagai contoh, negeri apa? Negeri-negeri selat ni di Tanah Melayu suatu ketika dahulu, negeri-negeri selat. Siapa tahu negeri-negeri selat di Tanah Melayu? Okey, Pulau Pinang, Melaka. Okey. Kemudian negeri-negeri Melayu bersekutu pula. Negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, Selangor lagi. Perak lagi.
Negeri Sembilan lagi. Selangor, Perak, Negeri Sembilan ni. Okey, faham. Okey, manakala negeri-negeri yang tak disebutkan di bawah negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu Bersekutu berada di bawah negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Dan negeri-negeri ini berada di utara dan selatan. Okey, di utara seperti Kedah, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, manakala di selatan Johor lah. Okey. Jadi itu sejarah mencari kesatuan. Jadi pada peringkat awal kita ada wilayah-wilayah negeri-negeri masing-masing. Kemudian kita membentuk kesatuan ataupun persekutuan melalui beberapa konsep seperti negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu Bersekutu dan juga negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Kemudian selepas itu, dalam proses kita mencari kesatuan ini, pihak penjajah Inggeris telah mewujudkan Malayan Union untuk ditakbir di dalam di tanah Melayu pada tahun 1946. Namun idea Malayan Union ini tidak berkekalan lama, 2 tahun sahaja. Akhirnya idea ini ditentang dan dimansuhkan pada tahun 1948 dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu yang melibatkan semua negeri di Malaya pada masa tersebut. Dan dalam proses mencari kesatuan ini, kemuncaknya, mercunya adalah apabila kita mencapai kemerdekaan daripada Inggeris pada tahun 1957. Okey, itu adalah sejarah mencari kesatuan daripada kita terpisah-pisah, okey, berbeza, kemudian kita disatukan di dalam 3 kelompok, negeri-negeri Selat, negeri Melayu Bersekutu, negeri Melayu Bersekutu, sampailah akhirnya kita mencapai kemerdekaan daripada Inggeris pada tahun 1957. Okey, yang ni kita dah bersatu dah ni, negeri-negeri di Semenanjung. Dan kesatuan tersebut diperluaskan lagi bukan sahaja melibatkan negeri-negeri yang berada di Semenanjung Tanah Melayu, tetapi juga menggabungkan wilayah-wilayah seperti Sabah dan Sarawak untuk membentuk Persekutuan Malaysia tahun 1963. Okey. Ini yang disebut sebagai sejarah mencari kesatuan. Okey, apabila kita dah selesai mencari sejarah kesatuan, sekarang kita nak membina pula kesatuan tersebut. Kita dah capai kesatuan melalui kemerdekaan, melalui pembentukan Malaysia 1963. Sekarang kita nak membina kesatuan dan pembinaan ini bersifat berterusan. Okey, daripada kita merdeka sampailah daripada merdeka dan seterusnya ke hadapan lah. Okey. Untuk membina kesatuan yang berterusan ini, tapak integrasi dipilih di mana tapak integrasi ini menjadi ruang dan titik pertemuan antara kelompok strategik di Malaysia melibatkan entiti etnik, agama, parti-parti politik, NGO, masyarakat sivil dan sebagainya dalam pelbagai bentuk. Okey. Kerjasama daripada pelbagai pihak, okay? Macam disebutkan tadi itu, etnik, agama, parti politik, NGO dalam ruang dan titik pertemuan yang disebut sebagai tapak integrasi. Okay, dalam usaha kita nak membina kesatuan yang berterusan, kita guna tapak integrasi. Okay, tapak integrasi untuk membina kesatuan. Antara yang dibuat adalah mewujudkan, membentuk Communities Liaison Committee 1949, di mana di dalam komiti ini ada ketua-ketua pemimpin elit kaum-kaum utama di tanah Melayu. Okay, ada ketua Cina, ketua Melayu, ketua India dan sebagainya. Mereka dilantik dan berada di dalam Communities Liaison Committee untuk membincangkan perkara-perkara berbangkit dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum utama di tanah Melayu pada masa tersebut. Kalau ada perkara berbangkit, dibawa ke dalam komiti, dibuat mesyuarat. Kemudian dapat satu hasil, satu jawapan. Okay?
Kemudian apa lagi yang dibuat dalam tapak integrasi ini? Penumbuhan parti-parti politik bersifat muafakat pada tahun 1946, 52 dan sebagainya. Kita tahu pada tahun tersebut wujudnya parti yang mewakili orang Melayu, kemudian parti mewakili orang Cina, orang India dan sebagainya. Kemudian berlakulah pemuafakatan koalisi antara mereka dengan membentuk parti perikatan. Okey. Ini semua adalah untuk membina kesatuan yang berterusan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Okey. Kemudian apabila dah ada permuafakatan dalam aspek politik, pada tahun 1952-1955 diwujudkan pula pilihan raya, institusi pilihan raya untuk memberi peluang kepada rakyat membuat pilihan pemimpin dan parti mana yang akan mentadbir negara. Okey. Kemudian apa lagi tapak integrasi, selepas berlaku pilihan raya, rakyat memilih majoriti parti yang memenangi akan menjadi kerajaan. Apabila parti yang majoriti menjadi kerajaan, mereka telah meneruskan lagi usaha untuk membina kesatuan yang berterusan ini melalui pembentukan rancangan pembangunan 5 tahun. Okey, tahun 1950, 55, 56, 60, 61, 65, 66, 70, 71, 75 dan sebagainya lah. Ini adalah rancangan pembangunan 5 tahun yang dibuat oleh kerajaan untuk membangunkan negara bangsa di tanah Melayu dan juga Malaysia kemudiannya. Okey. Seterusnya, apa lagi yang dibuat oleh pihak yang berwajib dalam membina kesatuan berterusan ini? Membentuk Perlembagaan Persekutuan 1957. Okey. Membentuk Perlembagaan 1957 dan seterusnya mewujudkan, membina, membentuk simbol-simbol, struktur-struktur yang menggambarkan, yang mewakili kesatuan. Seperti yang di Pertuan Agong, seperti bendera, seperti lagu kebangsaan, seperti dasar kebudayaan kebangsaan, bahasa kebangsaan, sekolah liaran kebangsaan. Yang mana simbol-simbol dan struktur-struktur ini adalah satu gambaran di mana melalui simbol-simbol ini semua masyarakat, semua rakyat berbilang kaum, baik Melayu, Cina, India, bersatu, berpakat, bersetuju untuk menerima simbol-simbol dan struktur ini sebagai satu lambang yang perlu dipertahankan bila kita berada di bawah negara tanah Melayu ataupun Malaysia. Okey. Jadi sebab tu kalau kita tengok yang di Pertuan Agong adalah kepala pemerintah nombor 1 di dalam negara kita lah. Di bawahnya ada orang Melayu, Cina, India, orang Sabah, Sarawak dan sebagainya. Samalah juga dengan bendera lagu negaraku. Jadi kita baik di Semenanjung, baik di wilayah Sabah dan Sarawak, baik orang Melayu, baik orang Cina, baik orang India, baik orang Kadazan, orang Dayak dan sebagainya, kita hanya ada satu bendera dan satu lagu kebangsaan sahaja. Dan kesemua kita menghormati dua perkara tersebut. Okey, ini yang dikatakan sebagai membina kesatuan yang berterusan melalui kewujudan tapak integrasi. Jadi community citizen, penumbuhan parti politik, institusi pilihan raya, sampailah simbol-simbol dan struktur-struktur itu adalah contoh-contoh tapak integrasi yang ada di dalam negara kita bertujuan untuk membina kesatuan yang berterusan. Okey, kemudian itu dari segi sejarah. Okey, kemudian selepas sejarah berlaku pemantapan yang berterusan. Namun ia tidak kekal sampai ke penghujung jalan. Di pertengahan jalan ianya pecah berderai. Konsep kesatuan ini pecah berderai pada 13 Mei 1969 apabila berlaku rusuhan kaum. Okey, tiba-tiba berlaku perubahan ukapan dan haluan negara
di mana perkataan perpaduan menggantikan perkataan kesatuan. Okey, perkataan perpaduan menggantikan perkataan kesatuan. Kesatuan dalam kepelbagaian tidak diguna pakai lagi, tetapi dipilih perkataan baru iaitu perpaduan dalam kepelbagaian. Dan perpaduan dalam kepelbagaian ini mula diguna pakai semenjak rancangan Malaysia yang kedua tahun 1971-75 untuk pihak kerajaan berusaha menyatu padukan masyarakat dalam aspek sosial. Okey? Kalau kita pergi kat library, kalau kamu buka buku, jumpa artikel, jumpa dokumen berkaitan dengan rancangan Malaysia kedua 1971-75, dalam bab 1, pendahuluan diceritakan dekat situlah. Perpaduan negara adalah matlamat yang penting sekali bagi negeri ini, negeri Malaysia lah. Masa ini negara berada di peringkat pembangunan ekonomi dan sosial yang mustahak bagi menitik beratkan penyatuan sosial. Okey. Jadi benda tu memang jelas stated di dalam rancangan Malaysia kedua. Okey. Baik. Kemudian kita nak tengok okey, apabila kita gantikan konsep kesatuan dalam kepelbagaian dengan perpaduan dalam kepelbagaian itu, setelah 50 tahun, bagaimana keadaan masyarakat negara kita ni? Daripada dulu kesatuan, kemudian berlaku 13 Mei 1969, 1971 kita guna perpaduan dalam kepelbagaian. Sampai sekarang bagaimana keadaannya? Berjaya ke, tak berjaya ke, gagal ke, tak boleh nak tak boleh nak bagi pandangan tak jelas dan sebagainya ke? Okey, kalau kita tengok perpaduan dalam kepelbagaian secara umum, selepas kita praktikkan konsep ini tahun 1971, tiada ukuran objektif yang serius. Okey, jadi kita nak sebut, kita nak bincang tentang perpaduan dan kepelbagaian ini, kejayaannya tu dalam konteks macam mana, jadi tak ada ukuran. Okey. Kalau ada pun ukuran tu lebih bersifat populis daripada cerita di media sosial, cerita-cerita yang disembang di kedai-kedai mamak, kemudian dalam berita-berita di dalam surat khabar dan sebagainya. Itu saja ukuran populis. Kemudian kalau dalam konteks yang umum pula, persepsi masyarakat tentang perpaduan dan kepelbagaian ini, hubungan etnik yang berlaku dalam masyarakat di dalam negara kita ini bersifat turun naik dalam keadaan stable tension, tegang tapi tenang. Kan kita duk tengok okey, dalam konteks pemimpin-pemimpin terutamanya sentiasa okey, tidak sependapat dalam pelbagai isu. Okey, kalau kumpulan pemimpin kumpulan A cakap, pemimpin kumpulan B dia akan bangkang, bantah. Kalau mereka bercakap dalam aspek lain, kumpulan yang satu lagi bangkang dan bantah. Okey. Dia walaupun nampak tegang tetapi still tenang. Tenang ni maksudnya dia hanya membantah dari segi verbal. Dia tidak melalui action fizikal. Okey. Dan memang itu berlaku dalam negara kita pun sampai sekarang pun. Okey. Kalau kita tengok orang-orang politik sebagai contoh, okey, sentiasa bercakaran lah, tetapi percakaran mereka itu hanya dalam bentuk verbal, bukan dalam bentuk fizikal. Okey, itu yang berlaku. Jadi untuk mengukur perpaduan dalam kepelbagaian ini agar dia menjadi lebih jelas, okay? Agar kita apabila kita nak bicara kejayaan, kegagalan, agar benda tu lebih nampak, justru kerajaan pada tahun 2017, 2018 telah memperkenalkan Indeks Perpaduan Nasional, IPNAS, untuk mengukur tahap perpaduan dalam kepelbagaian. Dia adalah beberapa intipati di dalam IPNAS ni, di dalam indeks ni dia adalah okey, apa ethnicity, macam-macam lagi kita akan tengok yang mana digunakan pakai untuk mengukur
kejayaan perpaduan dalam kepelbagaian, tahapnya duduk di mana. Okey, peratusan kejayaan perpaduan dan kepelbagaian tu berapa persen. Jadi boleh dilihat melalui Indeks Perpaduan Nasional IPNAS yang dilaksanakan pada tahun 2017-2018 oleh Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Perdana Menteri. Okey, perpaduan. Matlamat yang diidam-idamkan. Menurut Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, perpaduan sebagai suatu hasrat yang diidamkan adalah sukar untuk diukur sebenarnya. Sukar untuk dilihat secara nyata maupun berkekalan. Perkara ini biasanya hadir mengikut keadaan, keperluan dan detik-detik tertentu secara formal atau tidak formal dalam kehidupan seharian masyarakat. Okey, perpaduan ini kita nak tengok. Okey, detik perpaduan. Dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum, lawan detik perbezaan. Detik perpaduan dan detik perbezaan adalah saat yang boleh dilihat berlaku dalam kehidupan seharian masyarakat. Antara suasana yang sering dilihat menunjukkan muncul perpaduan adalah detik-detik ketika berlakunya pergaulan masyarakat pelbagai kaum di pasar, di majlis-majlis perkahwinan, tempat-tempat makan umum seperti restoran, kopitiam, kedai makan dan sebagainya. Kemudian dalam aktiviti kesukanan, pergi ke stadium, okay? Kemudian memberi bantuan ketika berlaku bencana, okay? Jadi kita boleh nampak, okay? Dekat contoh-contoh itu muncul perpaduan, okay? Mengunjungi tempat-tempat percutian. Jadi kat situ kita boleh tengoklah macam-macam etnik ada di satu-satu tempat percutian tersebut. Okay? Jadi contoh dia bagi dekat sini, detik-detik perpaduan yang kita boleh lihat dalam masyarakat pelbagai kaum di negara kita adalah dalam aktiviti sukan bola sepak. Dia bagi contoh kat situ memang kita boleh tengoklah. Melibatkan pelbagai kaum kat situ lah. Kalau di sebelah kiri itu berlaku di dataran Melaka, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menyediakan skrin gergasi untuk memberi peluang kepada rakyat pelbagai kaum menyaksikan perlawanan bola sepak. Okey. Kemudian kalau kita tengok yang seterusnya, contoh dibagi detik perpaduan dalam aspek perkahwinan street wedding. Street wedding ni contoh dia banyak berlaku di kawasan bandar lah, di kawasan perumahan. Sebab kita tahu kawasan perumahan, setiap rumah tu dia tak ada sangat kawasan yang luas untuk membuat tapak khemah dan sebagainya. Jadi dia pilih jalan-jalan yang ada di depan rumah masing-masing untuk pasang khemah. Jadi apabila pasang khemah dan kita tahu mereka yang tinggal di kawasan perumahan ini melibatkan pelbagai kaum lah. Jadi apabila datang ke majlis kenduri kenara tersebut, jadi dia menggambarkan perpaduan kat situ kerana adanya masyarakat pelbagai kaum yang hadir ke majlis perkahwinan tersebut. Okey. Kemudian kita boleh tengok detik perpaduan berlaku dalam aspek kesihatan. Sekarang musim pandemik, musim COVID-19 ni. Jadi banyaklah masyarakat tanpa mengira kaum pergi untuk mendapat rawatan dan sebagainya untuk mendapatkan vaksinasi dan sebagainya. Jadi tanpa mengira kaum kat situ kita boleh lihat lah. Detik perpaduan berlaku dekat situ. Kemudian dalam konteks makanan pun sama, kita pergilah ke kedai-kedai mana pun, kedai mamak ke, kopitiam ke, gerai makan di tepi jalan ke. Biasa kita akan tengok orang yang singgah makan tu memang terdiri daripada pelbagai kaum. Malahan makanan juga mewakili pelbagai masyarakat, pelbagai aspirasi masyarakat yang berbeza. Ada makanan orang India, ada orang Cina, ada orang Melayu, dan sebagainya. Jadi perpaduan memang jelas boleh dilihat dalam aspek tersebut.
Okey, selain pada sukan bola sepak tadi, dalam aspek sukan lain juga memang kita boleh tengok lah. Dekat sini dia bagi contoh badminton lah. Kita tahu dalam dunia badminton negara, selain daripada Lee Chong Wei, Fu Kok Keong dan sebagainya, kita juga pernah melihat keluarga Haji Siddiq macam Misbun, Razif, Jalani, Rashid, Rahman dan sebagainya. Kalau contoh orang India ada tak yang pernah bermain badminton dalam negara kita? Siapa boleh bagi contoh badminton? Pemain badminton India yang mewakili negara Malaysia dulu dan sekarang. Siapa boleh bagi contoh? Cari kat Google. Ada ke tak ada? Siapa tahu? Kamu ni tak ambil tahu langsung ni. Siapa yang tahu? Ha? Tak ada siapa pun. Kan memang tidur habis ni. Saya bercakap seorang-seorang. Ada ke tak ada ni kat depan komputer ni? Ada Cik Man, ada. Okey, bagilah satu jawapan. Siapa dia? Takkan tak tahu. Okey, Tiniah Moralitharan. Okey, yang tu yang the latest ada current player lah. Kalau bersifat apa legend? Player India yang bersifat legend. Yang mewakili negara Malaysia. S. Kunalan, kamu biar betul Zaim. Orang kata badminton lah. Kunalan tu main bola sepak. Aduh. Tahulah puasa pun, okey, tapi janganlah mengganggu pembelajaran kita, okey. Patutnya puasa ni kita lebih semangat, okey, lebih ceria. Sebab dah tak lama lah nak berbuka puasa, okey, lagi 3 jam lagi, 3 jam setengah lagi. 4 jam setengah lagi, okey. Okey, Datuk Panch Gunalan, okey. Datuk Panch Gunalan. Okey, kamu tak tahu tu sebab tak bagi jawapan, okey. Panch Gunalan, bukan S Gunalan, ke. S Gunalan tu pemain bola sepak Selangor kot, tak silap saya, okey. Aduh. Okey, yang seterusnya kesepaduan. Okey, apa maksud kesepaduan? Kesepaduan bermaksud satu keadaan yang aman, yang stabil, yang makmur dan sejahtera yang kita kecapi, yang telah kita capai. Namun, diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sebuah masyarakat. Okey, kita memang telah pun kehidupan masyarakat pelbagai kaum kita aman, damai, stabil, makmur, sejahtera. Yang tu kita tak nafikan, okay? Sebab kita memang hidup aman damai pun, okay? Kita tak bercakaran, kita tak berlaku konflik. Kalau berlaku pun kes-kes terpencil sahaja yang tidak boleh menafikan keamanan kita. Tetapi kerana kes-kes terpencil itu yang mungkin dianggap sebagai terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sebuah masyarakat. Yang ni yang kita nak kena perbaiki dari semasa ke semasa. Generally kita memang telah pun hidup dalam keadaan yang aman, stabil, makmur, sejahtera, okay, dan sebagainya. Tetapi ada kes-kes terpencil, isu-isu tertentu yang masih lagi menjadi perbezaan, okay, pertikaian mungkin dalam masyarakat. Okay. Antaranya, contoh dia bagi kat situ kesepadan sosial dan aspek politik federalism. Dari segi politik, kita memang mampu berpolitik dalam negara kita ni walaupun kita hidup dalam masyarakat pelbagai kaum. Daripada dulu sampai sekarang, sistem politik kita memang orang kata apa, kita masih lagi mempraktikkan demokrasi dan sebagainya. Okay? Tetapi dalam aspek tertentu mungkin perlu dibuat penambahbaikan lah. Contoh dia mungkin
dalam konteks masyarakat majmuk ni, parti-parti yang nak ditubuhkan itu mestilah parti yang bersifat pelbagai kaum. Kerana kita masyarakat pelbagai kaum. Jadi kalau parti berasaskan kaum, mungkin nak kena buat penambahbaikan dengan membuka pintu partinya kepada kaum-kaum lain. Kalau tak boleh buka juga sebab dia mewakili kaum-kaum tertentu, jadi mungkin boleh dibuat kerjasama yang lebih jitu erat antara parti yang mewakili kaum-kaum masing-masing. Okey, ini yang disebut sebagai kesepadan sosial. Secara umum dari segi politik, kita memang stabil, kita memang aman, tetapi ada perkara tertentu yang mungkin perlu dibuat penambahbaikan. Okey. Antaranya macam saya sebut tadi lah, mungkin kita nakkan sebab kita hidup dalam masyarakat pelbagai kaum, jadi parti ataupun politik yang kita perjuang itu mestilah politik yang bersifat pelbagai. Kita tak boleh bersifat satu kaum saja. Mungkin itu cara dia. Yang seterusnya kesepaduan dalam aspek bahasa. Okey, kita semua sedia maklum baik Melayu, Cina, India dan sebagainya memperakui bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Itu tidak dinafikan. Semua kaum memang bersetuju menerima pandangan tersebut kerana ia termaktub juga di dalam perlembagaan. Tetapi dalam isu-isu tertentu, mungkin penguasaan bahasa Melayu yang tidak begitu fasih, bila nak minta kerja diletakkan syarat bahasa bukan Melayu sebagai bahasa yang perlu dikuasai. Jadi perkara ini mungkin perlu diperhalusi, diperbaiki lah. Okey, sebab kita tahu bahawa di dalam negara kita yang bersifat pelbagai kaum ini, untuk kita berinteraksi antara satu sama lain, antara Melayu, Cina, India, Sabahan, Sarawakian dan sebagainya menggunakan bahasa Melayu. Jadi peliklah kalau ada dalam kalangan kita yang masih belum mampu untuk bertutur menggunakan bahasa Melayu yang baik. Okey. Itu dia yang kedua. Yang ketiga, kesepaduan dalam aspek etnisiti. Kita juga dalam konteks ini kita memang boleh hidup dengan aman damai, tak ada isu, tak ada masalah. Tetapi pemantapannya tu mungkin perlu diperhebatkan lagi lah agar ia menjadi sesuatu yang normal lah. Kalau kita duduk, kalau kita pergi mana-mana, kita akan nampak, okey, dalam kelompok kecil maupun besar ada melibatkan semua kaum. Kita tak mau ada, kalau kita pergi dalam satu majlis, kaum Melayu duduk sama kaum Melayu, Cina dengan Cina, India dengan Cina. Kita tak mau. Kita nak mungkin kita duduk dalam satu kelompok yang besar. Okey, yang mana di dalamnya mewakili ada semua kaum. Kita nak macam tu. Okey, dalam aspek agama pun sama. Okey, kita semua sedia maklum perlembagaan memberi kepada Islam sebagai agama rasmi. Namun agama-agama lain tidak dihalang untuk dianuti dan dipelajari oleh penganut agama masing-masing. Okey. Dan kita pun secara umum memang kita sedia maklum baik Melayu, Cina, India tentang kepelbagaian agama yang ada dalam masyarakat kita ni. Jadi tidak ada isu sangat. Namun kadang-kadang tu adalah benda-benda tertentu yang boleh diperbaiki lagi lah. Mungkin salah faham dalam aspek contoh dia, macam dari segi makanan, macam babi sebagai contoh, khinzir lah, babi, pig. Memang dalam konteks agama Islam benda tu haram, jadi kita tak boleh nak toleransi benda tersebut, kerana dalam konteks Islam, penganutnya Melayu beragama Islam, benda tu haram lah, kita tak boleh lah nak orang kata apa, bertolak ansur. Begitulah juga dengan bab-bab tentang arak dan sebagainya. Arak dalam Islam memang satu yang haram. Malahan dia memberi mudarat yang besar kepada kehidupan. Jadi kita tak bolehlah sebab kaum lain mungkin tak mengharamkan. Jadi kita nak publikkan benda tersebut. Tak boleh. Kita tak menghalang. Kalau agama lain, penganut lain nak minum arak sebagai contoh, tetapi kalau sampai menjejaskan keharmonian, keselamatan orang lain,
Jadi benda ni nak kena dilihat dengan lebih terperinci. Kalau dibenarkan oleh budaya masyarakat tersebut, buatlah. Tetapi janganlah perbuatan tersebut mengganggu ketenteraman awam. Contoh kalau nak mabuk, nak minum sampai mabuk, kalau buat di rumah sahaja tak ada masalah, buatlah macam mana pun. Tetapi apabila mabuk tersebut dibawa ke jalan raya, kemudian menyebabkan kemalangan, kemudian lebih sadis lagi kematian, kecederaan parah, jadi itu tak kenalah. Okey. Jadi itu penting. Baik, yang seterusnya penyatu paduan. Okey, penyatu paduan ini yang kita nak ukur melalui IPNAS ni. Okey, IPNAS dia ada 9.1 dia punya ciri, iaitu etnisiti, agama, kelas sosial, pendidikan, bahasa, jurang generasi dan sebagainya. Yang mana benda ni dilihat di dalam masyarakat pelbagai kaum. Okey. Ini yang diukur dari segi etnisiti macam mana, okey, harmoni. Dari segi agama, okey, kita boleh menerima kepelbagaian agama, kelas sosial. Jadi benda ni yang dilihat untuk mengukur perpaduan di peringkat kebangsaan. Okey. Jadi saya rasa setakat tu dulu kuliah kita untuk bab yang keempat ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk topik yang kelima. Jadi saya akan sudahkan kita punya kuliah pada petang ini dengan saya buka share kepada kamu semua kehadiran secara scan barcode. Kemudian selepas tu boleh kamu leave this meeting lah. Okay. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang dan juga selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa pada pukul 7 lebih sekejap lagi lah. Okey. Okey, boleh scan. Terima kasih, Cik. Selamat Okey. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Cik. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Man. Selamat Okey, sama-sama.